riba dan kesannya kepada masyarakat. Riba secara konseptualnya membawa maksud sebarang tambahan dalam barangan tertentu dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Larangan riba dalam Islam. Pemakan dan pemberi riba diperangi Allah dan Rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sakit-baki riba. Sekiranya kamu benar-benar beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 278. Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Artinya, riba mempunyai juga dua pintu. Riba yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibu. Al-Tabrani 714. Lebih berat daripada 36 kali ini. Artinya, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan mengetahuinya lebih buruk berzina daripada 70 ribu. Riwayat Ahmad dan Ad-Dar. Salah satu daripada 7 dosa terbesar. Artinya, jauhilah 7 dosa besar: syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan peperangan, dan menuduh perempuan yang suci dengan zina tanpa saksi adil. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jenis-jenis riba. Riba adiyun, iaitu hutang hutang. Riba al-buduk, jual beli. Riba adiyun terbahagi kepada riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Riba al-buduk ialah riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Aplikasi riba dalam konteks semasa. Riba dalam pinjaman perumahan, modal, kereta dan peribadi. Katakan Ali mahu membeli kereta. Maka Ali amat memerlukan wang. Seterusnya Ali pergi kepada institusi kewangan iaitu Maybank. Maybank pun menyerahkan sebahagian wang kepada Ali sebagai modal untuk membeli kereta. Wow, Ali menerima sebanyak RM100,000. Namun begitu, Ali berasa kesal kerana Ali perlu bayar RM100,000 bertambah 8% iaitu riba al-duyun jenis al-qard. Tuntasnya, riba sememangnya membawa padah. Kesan riba kepada masyarakat. Riba akan merosakkan akhlak seseorang Muslim. Contohnya ialah pemalas. Riba boleh menjadikan seseorang itu pemalas. Ini adalah kerana orang kaya dapat menyimpan wangnya di dalam bank dan dia boleh mengambil faedahnya. Dengan itu, dia tidak perlu bersusah payah mencari rezeki. Riba juga akan mencemar silaturahim. Yang pertama, sesama individu. Peminjaman oleh individu yang sangat memerlukan untuk menutupi kesusahan hidup mereka. Golongan seperti ini, kalau sudah terperangkap dengan orang mengamalkan riba, sudah pasti tidak akan terlepas sepanjang hayat. Ini kerana mereka mungkin tidak sanggup membayar hutang berkenaan kerana hutangnya akan terus bertambah. Yang kedua ialah sesama negara. Contohnya ialah pinjaman oleh seseorang pemerintah dari negara lain bagi pembangunan negara. Kesusahan dan akibatnya bakal ditanggung oleh masyarakat sendiri. Begitu jugalah pinjaman yang diterima negara miskin dari negara yang kaya, mereka yang akan menanggung akibat hutang tersebut. Pengamal riba akan dimusuhi Allah SWT. Orang yang memakan atau memberi riba akan diperangi oleh Allah serta Rasulnya. Mereka bakal dilaknat. Dalam hadis telah menyatakan bahawa Nabi SAW melaknat golongan yang memakan riba, penerima riba, orang yang menjadi jurutulis riba dan saksi. Golongan yang mengamalkan riba akan disiksa setelah mereka mati kelak, yakni mereka akan disuruh berenang di sungai darah yang merah. Mulut mereka bakal dilempar dengan batu. Ada hadis mengatakan bahawa malaikat Jibril berkata, orang yang engkau lihat berenang di sungai darah itu, wahai Muhammad, adalah orang yang memakan riba. Perbuatan riba juga membawa kepada kebinasaan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jauhilah 7 perkara yang menyebabkan kebinasaan, iaitu menyekutukan Allah, mengamal sihir, menghilangkan nyawa orang lain diharamkan membunuhnya, memakan harta anak yatim, lari daripada peperangan. Seterusnya, menuduh wanita mukminah berzina dan memakan riba.
orang-orang yang memakan riba tidak akan diterima doanya sama sekali. Hatinya turut menjadi keras dan tertutup dari sebarang kebaikan. Riba juga akan menghapuskan kasih sayang. Riba kadang-kadang menyebabkan permusuhan di antara satu sama lain dan juga saling permusuhan dalam kalangan masyarakat sekeliling. Bukan itu sahaja, riba juga menjerumuskan manusia ke arah kebinasaan dan kesusahan sehingga golongan seperti ini tidak dapat menanggung. Terlalu banyak mudarat dan sukar untuk diterangkan satu persatu. Sesungguhnya kita hanya perlu yakini bahawa Allah tidak akan melarang sesuatu itu jika tiada mudaratnya terhadap kita. Hati seseorang yang memakan riba akan terhalang daripada berbuat sesuatu kebajikan dan akan pupus sifat kemanusiaan dalam dirinya. Cadangan solusi kepada riba. Sebelum terlibat dengan riba, yang pertama, merancang keuangan secara dedikasi dan teliti. Yang kedua ialah membuat kajian dan pantauan awal mengenai riba. Sekiranya telah terjerumus ke kancah riba, perlulah berhenti dengan segera. Seterusnya, harus segera bertaubat. Kemudian, perlu perbanyakkan sedekah. Dan terakhir sekali, sebarkan kepada keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga asas-asas mengenai riba.